Seperti yang kita tahu, kalau terdapat macam satu peristiwa ataupun event yang kita nak buat, kita mesti nak at least lah dengan kawan-kawan ke apa kan, beramai-ramai. Seperti contoh, kalau kita nak celebrate hari jadi, nak pergi celebrate New Year ke apa kan, ramai-ramai best sikit, betul tak? Happening. So boleh have fun bagai semua, kita tidak berseorangan. So untuk kisah yang aku nak share dengan korang hari ni, dia ada kena-mengena tau dengan situasi tersebut. Cuma dia punya ending tu berbeza sikit. So terdapat seorang lelaki Korea ni, dia hendak membuat satu peristiwa, satu event untuk diri dia sendiri. Cuma dia tak nak buat sorang-sorang guys. Dia hendak melibatkan ramai lagi orang. So kalau korang tahu dengan lebih lanjut lagi, this is the story guys. Let's go. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Aku nak cakap thank you kepada semua yang telah memberikan aku sokongan yang padu. I really appreciate support. Aku doakan korang supaya murah rezeki and sehat selalu guys. Kepada yang semua yang telah subscribe pada channel aku, thank you guys so much. And kepada yang belum subscribe lagi, dipersilakan untuk subscribe pada channel aku. Kisah hari ni yang aku nak share dengan korang adalah mengenai seorang lelaki di mana dia hendak membuat satu peristiwa untuk diri dia sendiri, tetapi dia hendak melibatkan orang lain guys di sesebuah bandar di Korea. So macam biasa guys, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Bandar keempat terbesar di Korea Selatan dikenali sebagai Daegu adalah satu tempat di mana dia telah menjadi satu tourist attraction guys. Memang semua pelancong nak pergi ke situ disebabkan dia punya pemandangan yang begitu indah dan juga menarik guys. Tetapi di sebalik segala keindahan tersebut, terdapat satu peristiwa yang tragis terjadi guys. Okey, di mana peristiwa itu dikenali sebagai The Daegu Subway Fire, di mana ia telah berlaku pada 18 Februari 2003 guys. So apakah yang terjadi? Obviously, nama peristiwa tu pun Daegu Subway Fire. So terdapat satu kebakaran yang telah berlaku dekat kereta api bawah tanah di bandar tersebut. Dan peristiwa tersebut telah meragut sebanyak 192 nyawa guys, dan 151 orang yang cedera teruk. So macam kebakaran kita mestilah tahu kan, mesti ada apa short circuit ke apa kan, kemalangan ke apa. Tetapi tidak guys, dia tidak ada kena-mengena dengan sebarang kemalangan ataupun masalah teknikal. Tetapi ia berpunca daripada seorang lelaki yang bernama Kim Dae-han, di mana dia telah membakar kereta api bawah tanah tersebut dengan sengaja guys. Untuk sebab apa, aku akan ceritakan kat korang. So pada hari kejadian, hari ni macam biasa je tau. Okay, time tu dia macam biasa. Kim Dae-han ni dia telah mengambil kereta api bawah tanah tersebut yang bernombor 1079. And yeah, of course dekat sana ramai orang yang mana nak pergi kerja ke, nak pergi beli barang ke apa benda, mereka akan menggunakan kereta api bawah tanah sebab mudah. Macam kita tahu Japan, Korea memang famous lah for their subway kan. So memang ramai lah time tu. So time tu pada pukul 9.53 pagi, Kim Dae-han telah menaiki kereta api tersebut. So sewaktu itu pada 9.53 pagi itu memang rush hour lah, rush hour, ramai gila tengah naik kereta api nak pergi kerja semua kan. Time tu dia berada di stesen Ban Waldang tau. So time tu kereta api tersebut tengah standby nak bergerak ke stesen seterusnya, iaitu stesen Jungano. So apabila ramai-ramai tengah dalam kereta api tersebut, termasuklah Kim Dae-han, dia ada membawa satu beg tau, beg galas ni. Dan beg galas itu bukan sekadar beg galas biasa guys, sebab beg galas itu telah diisikan dengan 2 tong petrol guys. Okay, dia ada niat untuk membakar kereta api bawah tanah tersebut tau. So macam biasalah, apabila dah masuk kereta api tersebut, memang ramai gila orang yang duduk, berdiri semua kan, tengah main phone kan, tengah baca surat khabar, ada yang tengah makan apa benda semua it's just like a normal day. Tetapi kan guys, secara tiba-tiba Kim Dae-han ni dia mengeluarkan 2 tong petrol tersebut daripada beg dia dan juga dia punya lighter tau. So time tu dia terus menyalakan dia punya lighter and dia pegang tong petrol tersebut and dia nak tuang guys atas lantai kereta api tersebut. Lighter yang tengah menyala kat tangan dia ni. So time tu dia dikelilingi dengan ramai orang tau. So ada terdapat beberapa penumpang kereta api tersebut terkejut lah tengok perangai mamat ni kan, dah apa jadah kau keluarkan lighter dengan tong petrol kan. So dalam keadaan terkejut tu, terdapat beberapa penumpang lah terus menerkam si Kim Dae-han ni guys. Of course lah, nak mengelakkan dia daripada membakar gerabak kereta api tersebut guys. So dia terus menekam si Kim Dae-han ni, and itulah
benda nak jadi kan. Dalam pergelutan mereka ni, Kim Dae-han dia terlepas guys tong petrol dan juga lighter yang tengah menyala tu guys. So dua benda tu jatuh atas lantai, and of course petrol dengan api. Apa jadi yang lepas ni kan? Memang api berebak guys, terus terbakar weh gerabak kereta api tersebut. And time tu yalah, kereta api tengah standby nak pergi ke stesen berikutnya, so pintu semua masih terbuka tau. So tiba-tiba dalam keadaan kebakaran tersebut, semua memang kecoh lah, lintang pukang menjerit sini sana kan. So semua cuba untuk melarikan diri tau. Ada yang berjaya keluar, and tetapi memang bersepah lah kan, pintu ada berapa je yang buka time tu. So semua berpusu-pusu kalau kabur nak keluar, nak selamatkan diri sendiri tau. Termasuklah Kim Dae-han, dia berjaya melarikan diri guys dalam keadaan kecederaan yang ringan tau. So sewaktu kekecohan tersebut, pada masa yang sama terdapat lagi satu kereta api yang bernombor 1080 di laluan sebelah sedang menuju ke stesen Junganno juga. So disebabkan gerabak kereta api 1079 tu tengah terbakar and asap tebal memang berkepul-kepul dalam subway tersebut, pemandu kereta api 1080 tu dia terpaksa mengambil keputusan untuk menutup semua pintu gerabak kereta api tersebut guys. Okay, sebab dia tak nak asap yang berkepul-kepul tu, asap yang berbahaya tu masuk ke dalam gerabak kereta api dia. So dengan segera dalam keadaan macam tu, dia terus menghubungi pejabat kereta api tersebut, dan dia kemudiannya diberitahu oleh pejabat kereta api itu untuk mengosongkan gerabak kereta api itu dengan segera guys. Okay, so dia pun buat apa yang diarahkan. Cuma apa yang ramai orang tak tahu is, kesian lah, this part aku sedih lah, sebab pemandu tersebut telah mengambil keputusan untuk melarikan diri bersama master key kereta api tersebut guys. Master key ni basically dia control semua benda dalam kereta api tersebut tau. So disebabkan tindakan pemandu tersebut telah menyebabkan semua sumber kuasa kereta api tersebut tu tertutup guys, dan semua pintu gerabak kereta api tersebut tidak boleh dibuka, dan semua penumpang dalam tu terperangkap. Yang lepas pemandu itu sahaja guys. Aku tak boleh imagine betapa tak berhati perutnya lelaki ini melihat penumpang yang tersangkut dalam gerabak tersebut dengan asap-asap daripada gerabak 1079 tu dah merebak ke kereta api itu guys. Gerabak kereta api 1079 tu dah terbakar teruk, and dia pun telah affect sekali ke gerabak 1080 guys. Aku tak boleh nak imagine lah apa yang terpaksa dilalui oleh insan-insan yang tak bersalah dalam gerabak 1080 itu guys. Memang kecoh, semua menjerit dalam siksaan guys. So selepas kebakaran yang teruk itu berlaku, kejadian itu telah meragut 192 nyawa orang guys. Dan pada jam 1.30 tengah hari, kebakaran tersebut baru sahaja berjaya dipadamkan. Cuma pihak berkuasa telah diarahkan untuk mengambil semua jasad-jasad yang berkenaan pada pukul 3.30 petang, disebabkan time tu asap yang berkepul-kepul kat dalam tu amatlah berbahaya. Jadi kita berbalik kepada Kim Dae-han ni, okay? Apa motif dia sebenarnya membakar gerabak kereta api dia itu? Okay, so Kim Dae-han ni dia berusia 56 tahun, dan dia ni merupakan seorang bekas pemandu teksi di mana dia terpaksa berhenti kerja disebabkan dia mengalami serangan jantung guys. Dan disebabkan serangan jantung itu telah membuatkan dia mengalami stroke dan juga separuh lumpuh guys. Dan because of that, Kim Dae-han ni dia mengalami yang orang kata tekanan, stress, depression semua. Dan dia juga pernah mencuba untuk membunuh diri dia guys. So selepas dia telah melarikan diri kan, dalam keadaan cedera yang ringan tu, dia dirawatkan di sebuah hospital tau. And time tu pihak polis semua datang untuk menyiasat. So lepas dia ni didapati bersalah, dia terus berada di bawah tahanan pihak polis. So sewaktu ketika dia berada dalam tahanan pihak polis tu kan, dia ada beritahulah pihak polis yang dia pernah mencuba untuk membunuh diri, tetapi dia tak nak mati seorang-seorang guys. Dia tak nak bunuh diri and mati seorang diri. Cuma dia hendak mati di tempat khalayak orang ramai guys, beramai-ramai. Dia tak nak mati seorang, dia nak ramai-ramai mati dengan dia sekali guys. Apa benda punya manusia sel. So because of that, obviously dia didapati bersalah, and selepas perbicaraan, hakim telah memutuskan Kim Dae-han ni menerima hukuman penjara seumur hidup guys. Dan untuk mangkuk ayun seko lagi ni pula, yang pemandu kereta api 1080 ni, selepas segala perbicaraan, dia telah dijatuhkan hukuman penjara 4 hingga ke 5 tahun atas kecuaiannya guys.
Pada 18 Februari setiap tahun, semua kereta api bawah tanah akan memberi pengumuman kepada penumpang-penumpang untuk memperingati peristiwa yang telah terjadi itu guys. Dan juga untuk memperingati mangsa-mangsa kejadian, semua kereta api itu akan membunyikan horn pada pukul 9.53 pagi. Dan pada tahun 2017 pula, pemerintah bandar Daegu telah mendirikan tempat memorial di stesen Jungano untuk memberi penghormatan kepada mangsa-mangsa yang terkorban. Dan untuk penghormatan tersebut, ia turut mempunyai nama-nama mangsa yang terkorban dan juga sebahagian barang daripada insiden tersebut. Bagi aku, ini adalah salah satu cerita yang sedih lah, okay? Di mana seorang lelaki dia tak nak mati seorang, tapi dia hendak melibatkan orang lain yang tidak bersalah guys. So this is the event yang dia nak sangat buat, and dia dah lama pendam untuk buat, but dia telah mengorbankan 192 nyawa yang tidak bersalah guys. So sampai sini sahaja aku boleh kongsi dengan korang mengenai Daegu Subway Fire. Kalau korang ada apa nak cakap, korang boleh tinggal dalam comment section. Aku nak cakap minta maaf kalau aku tersalah cakap ke apa benda semua. Thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe pada channel aku, like semua video-video aku, and jangan lupa untuk tengok video-video aku yang lama. Aku harap korang terhibur dengan konten aku hari ini. And aku nak cakap thank you kepada semua yang telah memberikan aku sokongan daripada awal sehingga sekarang guys. Aku takkan sampai ke tahap sekarang tanpa sokongan padu korang guys. You guys are the best. And as always guys, I will see you in the next video. Never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa orang cakap, yang penting korang happy. And yang lagi penting is korang take care, stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. Bye bye.